Saya Nur Adana binti Cik Min, nombor matrik 2021874068. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tingkat kesedaran dan tanggungjawab menjaga laut sebagai sumber makanan dan pelancongan. Yang pertama, saya ingin membentangkan tentang pengenalan. Usaha untuk memelihara dan memelihara hidupan marine amat penting untuk pembangunan global kerana ia merupakan ekosistem terbesar di dunia. Di samping itu, hampir 3 bilion orang di bumi bergantung kepada kehidupan marine untuk protein dan pendapatan. Kumbahan membawa patogen, nutrien, bahan pencemar dan zarah ke dalam lautan yang boleh menyebabkan pemuntahan karang dan penyakit dan kematian karang, ikan dan kerang. Pencemaran kumbahan juga boleh mengubah suhu lautan pH, kemansinan dan paras oksigen, mengubah proses biologi dan persekitaran fizikal yang penting kepada kehidupan marine. Pencemaran air adalah perubahan dalam air itu sendiri, termasuk kandungan, warna dan sifat kimianya yang disebabkan oleh bahan pencemar dalam pelbagai bentuk. Ia merujuk kepada pencemaran badan air biasanya hasil daripada aktiviti manusia. Pencemaran air disebabkan oleh pembebasan kumbahan ke dalam tasik, sungai dan lautan. Dalam banyak kes, ini adalah hasil daripada aktiviti manusia. Pencemaran kumbahan adalah ancaman yang semakin meningkat kepada manusia dan hidupan marine dan menyumbang peratusan terbesar pencemaran pantai di seluruh dunia. Di peringkat global, dianggarkan 80% air sisa termasuk kumbahan manusia dibuang ke alam sekitar tanpa rawatan, membebaskan pelbagai bahan pencemar berbahaya ke lautan dan menimbulkan ancaman langsung kepada manusia dan terumbu karang. Sebaliknya, ini boleh membawa kepada masalah kesihatan awam. Kesannya boleh memusnahkan bukan sahaja untuk spesies individu tetapi juga untuk komuniti semula jadi. Kawalan pencemaran air boleh dicapai melalui rawatan air sisa yang betul, termasuk rawatan air sisa dan air industri. Penyediaan kemudahan sanitasi yang dikendalikan dengan selamat untuk orang tanpa akses, rawatan air sisa pertanian, kawalan hakisan dan sedimen tapak pembinaan dan kawalan air larian bandar. Rawatan air sisa mesti dijalankan untuk memelihara laut. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafini Natasha binti Muhammad, nombor matrik 2021811312. Saya akan menerangkan tentang analisis sistem. Malaysia menjadi salah satu negara yang berkembang maju kerana kedudukannya yang strategik dan berada di pesisir pantai. Seperti yang kita tahu, laut salah satu sumber alam yang penting pada ekonomi Malaysia. Malangnya, laut di Malaysia rata-rata telah tercemar kerana adanya pihak tidak bertanggungjawab yang mencemarkan lautan. Untuk membendung masalah yang dihadapi, terdapat beberapa langkah wajar seperti melalui akademik dan pemimpin masyarakat dalam mendidik mengenai kepentingan pemeliharaan laut. Hal ini kerana pencemaran laut memberi keburukan kepada sumber makanan, kesihatan manusia serta menjejaskan nama baik negara sebagai tempat pelancongan yang tidak terjaga. Oleh itu, perlunya ada aktiviti seperti kempen selaras tentang pemeliharaan laut dan kepentingan sumbernya. Usaha ini perlukan kerjasama daripada masyarakat dan bukannya dibebankan oleh kerajaan semata-mata. Kerajaan juga perlu mengambil tindakan dengan menjalankan undang-undang yang telah ada seperti jika apa sahaja pencemaran yang dilepaskan dalam laut akan dikenakan hukuman atau denda yang setimpal. Seperti yang sedia maklum, Malaysia tetap menjadi pilihan pelancong walaupun berdepan dengan masalah pencemaran laut. Ini kerana Malaysia dikelilingi pulau-pulau serta pantai indah. Malaysia mempunyai banyak tempat kecantikan alam semula jadi seperti Pulau Tioman di Pahang, di mana kerana keindahan pantai serta adanya terumbu karang yang menjadi aktiviti penyelam lebih menarik. Malaysia mempunyai banyak tempat pelancongan yang menarik dan semua ini berlaku atas kerjasama masyarakat dalam usaha mengindahkan, merawat serta menjaga laut. Assalamualaikum, nama saya Asma Amatullah binti Helmi, nombor matrik 2021847794. Pengetahuan tentang perkembangan adalah sangat penting di dalam proses pembaikan sumber lautan untuk perancangan dan teknik kepada masyarakat dari pelbagai peringkat perkembangan. Pada tarikh 6 Jun 2021, Sri Lanka berhadapan dengan ancaman pencemaran laut dan pantai terburuk dalam sejarah.
selepas sebuah kapal membawa bahan kimia tenggelam di perairannya. Ini menunjukkan bahawa pada tahun 2021, tahap perkembangan pencemaran air tercemar kerana bahan kimia yang telah merebak dalam lautan dan menjejaskan kehidupan marin dan juga perairan. Hal ini cuba untuk diatasi tetapi hasilnya tidak memerasakan kerana serpihan kapal akan dihanyutkan ke Teluk Bengal dan memberi impak terhadap alam sekitar yang berkekalan untuk berdekat lamanya. Seterusnya, lokasi pesisiran pantai dan perairan menjadi tumpuan untuk pelancongan. Ini kerana kawasan perairan menjadi kawasan tarikan pelancongan sebagai tempat yang tenang dan dapat menikmati pemandangan indah sambil bermandi-mandi. Oleh itu, ramai masyarakat sanggup untuk turun dari bandar pergi ke kawasan pesisiran pantai untuk meluangkan masa bersama keluarga. Tetapi waktu-waktu indah akan bertukar muram apabila pelancong terkena penyakit dari sumber air seperti kencing tikus dan juga keracunan makanan. Pada tarikh 5 Jun 2022, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT dapat menyiasat dakwaan 6 sahabat mengalami keracunan makanan semasa bercuti di pulau perhentian kecil yang dipercayai akibat dari pencemaran sisa kumbahan yang tidak dirawat. Kita dapati bahawa sistem perairan di Malaysia tercemar kerana sistem pembersihan kurang memuaskan. Hal ini kerana pihak yang bertanggungjawab tidak menjalankan tugas dengan betul dan mengambil ringan tentang pencemaran air, terutama air dari sisa kumbahan dengan mengalirkan bahan kumbahan ke dalam sistem saliran dan perparitan. Natijahnya, sebahagian besar dari kes pencemaran air berlaku dari kegiatan manusia yang tidak prihatin terhadap kepentingan penjagaan lautan yang dapat menghasilkan sumber makanan dan pelancongan. Oleh itu, perkembangan ini dapat memberi impak kepada masyarakat agar sentiasa berhati-hati dan tidak boleh membuang sampah sembarangan di lautan kerana akan menjejaskan nelayan yang mencari nafkah dari hasil tangkapan mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Laut antara sumber penting untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan sosial. Ia memainkan peranan penting sebagai sumber alam sekitar yang menyumbang kepada makanan dan aset ekonomi untuk negara. Namun, jika kita sambil lewa dalam menjaga khazanah Tuhan ini, ia akan memberi implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ia akan memberi kesan terhadap nelayan yang bergantung penuh pada hasil tangkapan dalam mencari rezeki. Ia juga memberi kesan kepada peniaga dan pengusaha restoran yang membuka kedai di pusat pelancongan kerana pengunjung yang kurang berkunjung akibat tidak tertarik dengan pusat pelancongan kerana pencemaran laut. Selain itu, pencemaran laut juga dapat memberi kesan buruk kepada kesihatan masyarakat. Ia membuka ruang kepada penyakit rotavirus, tifoid dan kolera, iaitu dapat memberi kesan kepada sistem pencernaan. Pesakit akan mengalami dehidrasi, kekurangan zat. Seterusnya dapat melambatkan pertumbuhan dan perkembangan mental masyarakat. Makanan laut juga merupakan sumber protein dalam diet seimbang. Jika kita tidak caknah dalam pencemaran laut, generasi akan datang tidak akan dapat menikmati khazanah Tuhan yang satu ini dan perlu mencari alternatif lain dalam menggantikan protein dalam diet seimbang mereka. Juga dapat mendorong kemiskinan terhadap masyarakat sejagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Muhammad Rizal, dia pelajar 2021 45 Pondok. Saya bertanggungjawab dalam mencari maklumat berkenaan dengan kebudayaan berantas etnik. Pada minggu lepas, saya telah meramah beberapa orang penduduk di kawasan perumahan saya daripada bangsa Melayu, bangsa India dan juga bangsa Cina. Topik antara saya meramah antara mereka adalah berkenaan dengan isu 6 orang rakan yang keracunan makanan di Pulau Perhentian. Ada antara mereka yang menyuarakan pendapat bahawa kerajaan perlulah mengambil isu ini dengan serius kerana Pulau Perhentian merupakan pusat pelancongan yang amatlah popular di negara kita. Oleh itu, isu ini perlulah ditangani dengan cepat agar imej industri pelancongan tidak akan terjejas. Selain itu, ada juga segelintir mereka menyuarakan kerisauan terhadap ekosistem laut yang berada di kawasan itu. Ini kerana pihak berkuasa tidak lagi mengeluarkan apa-apa kenyataan berkenaan dengan bahan yang meracuni 6 orang rakan itu. Oleh itu, ini merisaukan banyak orang kerana bahan-bahan ini mungkin akan membahayakan kehidupan laut dan juga menjejaskan ramai orang seperti nelayan, mereka yang tinggal di kawasan itu dan juga pusat pelancongan.
Namun ada juga mereka yang menyuarakan pendapat bahawa untuk menunggu kenyataan rasmi kerajaan kerana tidak tahu lagi kesahihan kedakwaan 6 rakan tersebut. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang tanggungjawab sosial dalam tingkat kesedaran dan tanggungjawab menjaga laut sebagai sumber makanan dan pelancongan. Lautan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi penyediaan makanan dan air maupun dari segi menyokong aktiviti manusia seperti perkapalan dan perikanan. Lautan menyediakan sumber rezeki kepada ramai orang serta alat pengangkutan yang memudahkan aktiviti perdagangan antarabangsa. Sebagai pengiktirafan terhadap peranan penting lautan di dunia kita, 8 Jun secara rasmi ditetapkan Hari Lautan Sedunia. Pencipta alam sekitar menggunakan pelbagai kaedah untuk menyadarkan orang ramai tentang kepentingan menjaga lautan. Hari Lautan Sedunia disambut untuk mengingatkan orang ramai tentang kepentingan menjaga laut demi melindungi ekosistem marin kita. Jika terlalu banyak haiwan mati akibat bencana alam, spesies mereka boleh pupus. Untuk meraihkan Hari Lautan Sedunia, Universiti Malaysia Terengganu melalui Institusi Oceanografi dan Alam Sekitar menganjurkan Minggu Lautan Sedunia dengan beberapa acara yang bertujuan menyebarkan maklumat tentang ekosistem dan kelestarian lautan. Ia boleh membantu mengurangkan ancaman kepada lautan, menjadikannya lebih mampan dan berdaya tahan. Penguatkuasaan sahaja tidak mencukupi untuk memastikan kes pencemaran laut tidak berulang. Setiap keputusan mesti mengambil kira persekitaran dan keperluan generasi akan datang, bukan hanya bahagian bawah. Badan bukan kerajaan dan penduduk atau persatuan masyarakat juga perlu memainkan peranan dalam menangani pencemaran laut. Dalam menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling, JAS terus menguatkuasakan perundangan ke atas sumber pencemaran yang berpotensi menyebabkan pencemaran alam sekitar. Penguatkuasaan sesuatu sumber mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 sahaja tidak dapat meningkatkan kualiti air laut yang tercemar dan memerlukan tindakan bersepadu oleh semua jabatan dan agensi kerajaan persekutuan dan negeri untuk mengawal pencemaran punca dari peringkat perancangan hingga operasi. Justeru, pelibatan semua pihak dalam mengawal punca pencemaran di bawah bidang kuasa mereka adalah amat penting bagi mengelakkan masalah pencemaran alam sekitar berulang. Pendekatan yang sama perlu diambil kepada sektor perindustrian di mana pembukaan kawasan perindustrian baharu atau pertambahan bilangan kilang memerlukan pertambahan pegawai penguatkuasaan bagi melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh. Menurut Majlis Industri Kimia Malaysia, langkah penguatkuasaan yang lebih ketat diperlukan untuk membendung aktiviti haram dan tindakan tidak bertanggungjawab oleh syarikat pelupusan kimia dan sisa. Penyata Majlis Industri Kimia Malaysia mengesyorkan antara lain bahawa perlu ada pendekatan yang lebih terkoordinasi antara agensi persekutuan dan negeri yang berkaitan untuk melindungi sumber tanah, air dan udara. Justeru, Majlis Industri Kimia Malaysia menyeru pembesaran akses dan penambahbaikan kemudahan pengurusan sisa profesional di seluruh negara bagi memastikan kos pelupusan tidak berlebihan dan membendung pembuangan sisa atau sampah secara haram. Industri pemprosesan Majlis Industri Kimia Malaysia juga menggalakkan penggunaan teknologi komunikasi yang inovatif melalui penyediaan aplikasi pelaporan dalam talian dan ketelusan tindakan yang diambil pihak berkuasa di media sosial. Sebagai kesimpulan, laut merupakan satu sumber yang perlu dijaga dengan baik oleh umat manusia. Hal ini kerana manusia bergantung kepada hidupan laut untuk mendapatkan sumber makanan dan protein. Usaha-usaha untuk menjaga laut daripada dicemari oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab perlu terus dilakukan dari semasa ke semasa. Usaha-usaha ini perlu dilakukan untuk memastikan laut terus berada dalam keadaan yang baik dan tidak tercemar, sekaligus sumber-sumber ini dapat terus dipelihara. Selain itu, laut merupakan antara tarikan utama kepada pelancong. Pelancong akan terus memilih negara ini untuk dijadikan sebagai destinasi percutian, sekaligus dapat membantu negara menjaga ekonomi sekiranya pantai-pantai serta laut di negara ini dalam keadaan yang baik. Perkara ini mampu dicapai sekiranya semua pihak berganding bahu dalam memastikan laut-laut serta pantai-pantai di negara ini sentiasa berada dalam keadaan yang terjaga.